wabarakatuh. Ustazah mengalu-alukan ya tuan-puan untuk sebarang bentuk sumbangan, doa ya, dan juga sokongan, motivasi, semangat semua untuk kami. Dan terima kasih semua ya, jazakallah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembangunan Mahat Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz fasa kedua ya, dan juga mulai sokongan, dibina motivasi, yang semangat semua. Terima kasih semua di ya, Gombak. jazakallah Maka khairan Ustaz mewakili warga Tahfiz, pihak pengurusan Tahfiz mengalu-alukan sumbangan daripada tuan-puan untuk tujuan tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah mengalu-alukan ya tuan-puan untuk sebarang bentuk sumbangan, sokongan, motivasi, semangat semualah untuk kami. Dan terima kasih semua ya, jazakallah khairan katsiran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi insya-Allah, alhamdulillah, pada malam ini kita sedang bersiaran di dalam rancangan J2J ataupun nama penuh bagi J2J, Jom Tu Jannah. Jadi sebelum kita pergi sama-sama kita mendengarkan kupasan daripada ahli panel kita, terlebih dahulu saya selaku moderator ingin memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan dua ahli panel kita pada malam ini, insya-Allah. Jadi nama saya Muhammad Ashraf Murtada bin Azhar, ataupun nama gelaran yang selalu dipanggil oleh Umi dan juga Abi, dan juga adik-adik yang lain panggilannya Abangah. Abangah. So insya-Allah kita pergi kepada ahli panel yang berada di sebelah kanan saya, iaitu Ustaz Azhar bin Yaakob, ataupun nama yang selalu dipanggil oleh saya dan juga adik-adik Abi. Ya, alhamdulillah. Jadi Abi, alhamdulillah sihat Abi ya? Baik, alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Masya-Allah. Dan juga ahli panel yang berada di sebelah kiri saya, dan mungkin rata-rata para penonton dah mengenali beliau, Ustazah Nur Hafizah binti Musa, ataupun nama gelaran yang selalu dipanggil di rumah Umi. Jadi insya-Allah Umi sihat ya? Alhamdulillah. Syam sihat, Bangan sihat ya. Alhamdulillah. Siang Bangan nampak nervous je. First time. Oh, first time. Jadi insya-Allah pada malam ni sama-sama kita mendengarkan tajuk yang bagi saya sangat-sangat hebat untuk dibincangkan, dan sama-sama kita boleh mengambil manfaat daripada talk show kita pada malam ini. So malam ni insya-Allah talk show kita santai-santai saja, santai-santai yang bentuk ilmiah. Dalam masa sama kita santai tu dapat kita mengambil ilmu ataupun pengajaran, insya-Allah. So insya-Allah tajuk pada malam ni keluarga, rumah tangga, tarbiyah terindah. Jadi sebelum kita pergi kepada ahli panel, suka untuk Ashraf membaca 3 ayat daripada surah Al-Furqan, daripada ayat 75 sehingga 78. Bismillahirrahmanirrahim.
والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. Maksudnya, dan juga mereka yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat keterangan Tuhan mereka, tidaklah mereka tunduk mendengarnya secara orang-orang yang pekak dan buta. Dan juga mereka yang diridai Allah itu ialah orang-orang yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh isteri-isteri dan zuriat keturunan kami perkara-perkara yang menyukakan hati melihatnya, dan jadikanlah kami imam ikutan bagi orang-orang yang mahu bertakwa. Jadi ayat yang Ashraf bacakan tadi tu merupakan ayat daripada surah Al-Furqan, yang mana boleh juga kita jadikan ia satu doa dalam doa kita. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa taala agar dikurniakan keturunan yang baik, anak-anak yang soleh, qurrata a'yun, sejuk mata memandang, dan juga isteri-isteri yang solehah, bagi mencapai keluarga yang diridai Allah Subhanahu wa taala, keluarga yang diimpi-impikan, iaitu keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Jadi insya-Allah kita pergi pada panel kita yang pertama, iaitu Abi. Mungkin di dalam pusingan yang pertama ni ada introduction ataupun pengenalan yang Abi nak kongsikan pada kita. Jadi tanpa melengahkan masa, insya-Allah dipersilakan. Okey, terima kasih Abang Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat-sahabat, para penonton muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita bersiaran dalam talk show Jom Tu Jannah secara langsung. Abi nampak Abang Ah berdebasakan. Okey, terima kasih Abang Ah. Terima kasih juga kepada Umi, Ustazah Datuk Dr. Nur Hafizah Musa, dan terima kasih juga ya kepada tuan-puan yang sudi menonton rancangan kami. Dan sebelum pergi lebih jauh, biarlah Habib perkenalkan dululah lebih detail siapa ni yang kat tengah ni. Ini ialah anak kedua kami, pasangan suami isteri. Jadi anak kami ni taklah ramai, hanya 8 orang saja. Alhamdulillah, simpan seorang, maka adanya 7. Kalau ikutkan tertib, perempuan lelaki, perempuan lelaki, perempuan lelaki, perempuan lelaki. Jadi Abang Ah sebagaimana disebut merupakan anak kedua. Nama penuh diberinya ialah Muhammad Ashraf Murtada. Jadi oleh kerana anak dua ni, kami namakan bahasa manjanya Abang Ah. Betul kan? Okey, alhamdulillah. Jadi Abang Ah ni alhamdulillah sudah pun dewasa. Masya-Allah, latar belakang kembara ilmu Abang Ah ni, ya, adik-beradik menjadi saksi, bertatih sekolah rendah, kemudian masuk sekolah menengah di sekolah tahfiz Sulaimaniyah yang bertapak di Turki dan ada cawangannya di Malaysia. Berjaya menamatkan hafazan Al-Quran 30 juzuk, kemudian terus menyambung diploma dakwah dan komunikasi di College Universiti Zulkifli Muhammad ataupun ringkasnya QUIZM, dan baru saja tamat belajar kan. Dan insya-Allah pada hari Sabtu ini ada majlis convocation. Insya-Allah Habib dengan Umi akan datang untuk sambut majlis convocation tersebut. Tapi ya, katanya hari Ahad akan terus lagi melangkah
pergi lagi ke sekolah tahfiz yang lain khusus untuk pengukuhan hafazan dan insya-Allah untuk mengambil ijazah syahadah Al-Quranul Karim, dan terus akan belayar sampailah ke bulan 8, dan insya-Allah dengan izin Allah bulan 9 akan terus ke Palembang, Indonesia untuk sambung degree dalam bidang dakwah. Habis sebut ni bukan apa mengharapkan supaya tuan-puan doakan kepada anak jantan kami ni, anak lelaki kami ni, Muhammad Ashraf Murtada, menjadikan beliau insya-Allah anak yang soleh, anak yang baik, dan tentunya inspirasi yang sama ya diharapkan kepada semua kita. Sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat sekalian, program kita ini diberi judul adalah program talk show Jom Tu Jannah, yang bergabung rapat dengan Ma'had Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz dan bekerjasama dengan Fatih Team yang menggerakkan rakaman ini sejak daripada dulu lagi, yang diasaskan oleh pasangan suami isteri, saudara Anwar dan juga saudari Mardiah. Ya. Jadi alhamdulillah, bagaimana program ini digarap untuk asalnya ialah untuk memberi ruang dan peluang kepada kami, terutama sekali suami isteri. Setelah mana Ustaz duk timbang-timbang, alhamdulillah syukur sangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana tuan-tuan dan puan-puan sangat mendukung kepada pembangunan Ma'had Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz yang ditubuhkan oleh kami berdua dan didukung oleh ummah di Malaysia, sehingga tertegaknya fasa yang pertama dan sekarang sedang giat beroperasi, di mana tahfiz ini menggabungkan hafazan Al-Quran, akademi diniyah, pengajian kitab turas dan juga kepimpinan. Alhamdulillah, serentak dengan itu kita juga sedang dalam membangunkan fasa yang kedua, kurang daripada sambutan yang tinggi di kalangan masyarakat, dan sekarang sedang dalam pembangunan fasa kedua. Jadi kami duk timbang-timbang masyarakat dan ummah di luar sana memberikan infak, jariah, sedekah, zakat dan seumpamanya. Apalah harganya yang perlu kami, dalam bahasanya give and take, beri semula kepada tuan-puan. Maka Ustaz dengan isteri Ustazah timbang-timbang, beginilah, kita ada sedikit ilmu, kita cuba sumbangkan ilmu. Maka disitulah bergeraknya Jom Tu Jannah, bersiaran, asalnya rakaman, kemudian disusuli dengan siaran langsung seumpama ni. Jadi hadirin sekalian, Ustaz nak mengharapkan supaya tuan-tuan dan puan-puan kita semua menjadi komuniti tahfiz yang insya-Allah sama-sama mendukung kepada pembangunan Ma'had Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz. Jadi live malam Jumaat ini insya-Allah akan bersiaran secara tetap pada 9.30 malam. Panel tetapnya ialah Ustaz dengan Ustazah, yang berubahnya ialah pengurusi. Sebab pengurusi dah minggu depan dah nak masuk sambung ambil syahadah Al-Quran, dan insya-Allah kita akan tengok siapa pula lah untuk minggu depan yang kita nak cukup. Anak ramai ni, 7 orang sedang menunggu ni, kita queue one by one. Jadi itulah dia gambaran awal ya kepada program kita pada malam ni. Boleh abang ah? InsyaAllah. Okey, baik. Okey, terima kasih diucapkan pada Abi. Jadi insya-Allah kita akan pergi kepada panel kita yang seterusnya. Umi, okay, Umi dah bersedia Umi Oh, insya-Allah. Ke Umi pun nampak nervous sikit. Umi ambil dah nervous abangah tu kat Umi. Okey, tak apa. Insya-Allah kita balik pada tajuk kita pada malam ini, iaitu tajuk rumah tangga tarbiyah terindah. So Bangah nak tanya dekat Umi satu soalan. Macam mana cara kita nak membina rumah tangga baiti jannati, ataupun macam mana kita nak cara nak dapatkan rumah tangga yang diridai Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun balik pada tajuk kita, apakah sebenar yang dimaksudkan dengan rumah tangga tarbiyah terindah? Okey, baik. Terima kasih abangah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih yang berbahagia Dr. Azhar Yaakob. Terima kasih Fatih Team. Terima kasih tuan-puan yang menonton Jom Tu Jannah pada malam ini. Alhamdulillah kita bersiaran
Dan Ustazah langsung mengulas tentang tajuk kita, iaitu keluarga ataupun rumah tangga tarbiyah terindah. Tuan-puan sekalian, sebenarnya rumah tangga ataupun keluarga adalah tempat di mana proses belajar itu berlaku dan tidak pernah berakhir. Sebab itu kita jarang dengar perkataan alumni keluarga. Kita dengar alumni sekolah rendah ada, alumni tadika ada, alumni apa lagi abang? Alumni college ada. Tapi keluarga, tuan-puan sekalian, selama-lamanya insya-Allah akan jadi keluarga. Sebab itu kalau kat sekolah ada tempoh dia, dekat college ada tempoh belajar dia, universiti ada tempoh belajar dia, tapi dalam keluarga, tuan-puan sekalian, kita terus belajar dan belajar. Subhanallah, masya-Allah, betapa banyak pelajaran yang ada dalam rumah tangga. Ya, tengok je lah anak kat sebelah ustazah ni, tuan-puan sekalian, lahir dulu besar dia 3.7 je, 3.7 kilogram. Dia besar tu. Besar jugalah ya. Tapi sekarang masya-Allah ya, dah jadi macam ni dah lah, dah besar, dah dewasa. Kadang-kadang orang hanya melihat ketika mana anak tu dewasa. Ya, kita tengok anak orang lain, masya-Allah, berjaya jadi hafiz Quran. Kita tengok anak orang tu, ya, masya-Allah, bagus syakhsiah dia, akademik dia bagus, semua bagus. Tapi kita tak tahu, tuan-puan sekalian, macam mana perjalanan untuk sampai anak tu jadi, alhamdulillah, yang menyejukkan hati. Kalau fikir-fikir balik kan, macam mana membesarkan tu, ya Allah, ya Tuhan, ya. Memang yelah, tapi benda tu dah berlalu ya tuan-puan. Kita cuma cakap tapi dah tak ada rasa apa dah, ya. Memang tuan-puan sukar juga membesarkan anak kecil-kecil yang rapat-rapat, ya. Abang Ngah ni pun tergolong dalam kanak-kanak yang sangat aktif, tuan-puan sekalian, masya-Allah. Jarang muka tak ada parut. Boleh bayanglah kalau muka berparut tu setara mana aktif dia. Jarang muka masa kecil tak ada parut. Baju ni mesti baju Power Rangers, Ultraman Taro, Ultraman Gaya. Puas basuh lah kita ni. Tak nak beli baju cantik macam mana pun tak nak. Nak pujuk pun tak sempat. Adik yang kecil pula nak menyusu apa semua, masya-Allah. Tapi ingat, kita belajar dan terus belajar. Kita mungkin belajar tentang sabar dalam buku, kita belajar tentang sabar dekat kolej, kita belajar tentang sabar dekat kuliah-kuliah di masjid. Tapi sabar untuk kita aplikasikan ni masa kita didik anak dalam rumah tangga. Sabar masa kita nak taat suami, sabar bagi seorang suami nak menunaikan tanggungjawab kepada isteri. Di situ kita aplikasikan sabar. Kita mungkin belajar redha tawakal dalam buku mana, di kuliah mana, tapi aplikasi redha dan tawakal kadang-kadang kita belajar dalam sebuah rumah tangga. Sebab itu kalau kita tengok apa kata Imam Ghazali, mendidik anak, keluarga ni macam orang menanam, ya, menanam pokok. Macam mana tanam pokok, tuan-puan sekalian? Sabar orang tanam pokok. Tanam hari ni bukan esok boleh berbuah. Ya, kadang-kadang intai lepas 3-4 bulan tak tahulah tunas tu naik ke tak naik. Ya, intai lagi tuan-puan tiap-tiap hari. Kalau kita nak siram bunga, tuan-puan sekalian, bukan boleh curah sampai 2-3 baldi. Sikit-sikit siram pagi, sikit-sikit siram petang. Masya Allah, nak letak baja pun sama, seminggu letak sekali. Semuanya kena bertatih, semuanya ada dos tertentu, semuanya memerlukan kepada kesabaran. Hebat sekali tarbiyah dalam sebuah rumah tangga. Cuma pada pusingan yang awal ni, muslimin-muslimat sekalian, saya nak sebut satu nilai yang Ustazah belajar daripada keluarga, daripada mak abah, ya, iaitu kita jangan pandang kecil satu perkara, kerana ketika mana perkara itu dibuat dengan istiqamah, nanti kita akan nampak hasil dia. Macam pokok tadi, bila kita istiqamah, tuan-puan sekalian, siram pagi petang, letak baja seminggu sekali, tengok lalang ada ke tak ada rumput-rumput ke yang tumbuh kat pokok dalam pasu bunga tu, kita istiqamah buat benda tu, insya-Allah nanti kita akan nampak buah dia keluar, kita akan nampak bunga dia, masya-Allah cantik bunga dia. Demikian sebuah rumah tangga. Ustazah ambil contoh satu amalan yang mak Ustazah pesan selalu daripada kecil. Kalau keluar rumah tu baca doa, kata dia, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Mak tak cerita panjang, mak tak ada sebut hadis yang mana menyokong semua yang dia suruh. Tapi mak cuma cakap, dah baca belum dek? Dah baca belum? Mak bimbing baca sama-sama. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Buat daripada kecil tuan-puan sekalian, bila dah besar, alhamdulillah jumpa hadisnya. Dah besar baru tahu, ya Allah, mak rupanya ambil daripada hadis Nabi SAW. Bagaimana bunyi hadisnya tuan-puan sekalian? Nabi SAW bersabda, "Idza kharaja ar-rajul min baitihi faqala bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah qala yuqalu hina idzin hudita wa kufita wa wuqita fatatanaha lahu syayatin fayaqulu lah
li syaitanin akhar kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Maksudnya ialah apabila seorang laki-laki keluar daripada rumahnya dan dia baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, maka dikatakan kepada orang yang baca itu apa dia? Hudita wa kufita wa wuqita. 3 perkara. Pertama, kamu telah diberikan hidayah, kamu telah diberikan kecukupan, dan kamu telah diberikan perlindungan. Sehingga kan ketika mana syaitan mendengar suara seruan kepada orang yang baca doa hudita wa kufita wa wuqita, syaitan bercakap sesama mereka, apalagi yang kita nak buat dengan seorang yang telah pun Allah bagi hidayah, Allah lindungi dan Allah berikan kecukupan. Maknanya walaupun hanya dengan keluar kita baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, rupa-rupanya itulah penjagaan, perlindungan, keselamatan untuk kita sepanjang kita keluar rumah dan kembali semula ke rumah kita. Benda ni walaupun mungkin nampak kecil sebab mak kita sebut macam tu je masa kecil-kecil dulu, tapi ingat yang kecil tapi kita buat dengan istiqamah dalam sebuah keluarga menjadi tarbiyah yang terindah. Itulah dia bangah. Jadi tuan-puan sekalian, ya, kita berhenti rehat seketika. InsyaAllah jangan ke mana-mana, saksikan ya iklan yang telah kami sediakan, di mana kami berharap agar tuan-puan terus menyokong tahfiz integrasi Madinatul Huffaz. Fasa kedua mulai dibina yang akan menelan kos sebanyak 8.4 juta di Gombak. Maka Ustaz mewakili warga tahfiz, pihak pengurusan tahfiz mengalu-alukan sumbangan daripada tuan-puan untuk tujuan tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah mengalu-alukan ya tuan-puan untuk sebarang bentuk sumbangan, doa ya, dan juga sokongan, motivasi, semangat semualah untuk kami. Dan terima kasih semua ya, jazakallah khairan katsiran. Okey, demikian tadi merupakan iklan Mahat Tahfiz Madinatul Huffaz. So insya-Allah Mahat Tahfiz Madinatul Huffaz merupakan institusi yang dibina untuk khusus kepada ummah ataupun masyarakat, yang mana bangah secara jujur menjadi saksi, menyaksikan macam mana usaha Abi dan Umi dalam membina Mahat Tahfiz Madinatul Huffaz. Pernah satu hari tu bangah, waktu tu baru mula pembinaan Madinatul Huffaz, bangah pergi dengan Nabi naik motor. Kemudian Nabi sebut pada bangah, ini merupakan saham akhirat Umi dan Abi. Jadi bila bangah dengar tu, masya-Allah, sangat-sangat menyentuh hati. Jadi kepada para penonton, tuan-tuan dan puan-puan yang ingin mendapat juga saham daripada akhirat, boleh menyumbangkan kepada Mahat Tahfiz Madinatul Huffaz, ataupun nak tahu lebih lanjut info-info berkenaan dengan Mahat Tahfiz Madinatul Huffaz, boleh terus pergi ke laman web Mahat Tahfiz Madinatul Huffaz. Jadi insya-Allah kita balik pada tajuk kita pada malam ni, iaitu keluarga sakinah, tarbiyah terindah. Jadi
seperti mana tadi Umi dah kongsikan, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Dan abangah nak tanya pula soalan pada Abi. Dan mungkin soalan ni pun lebih kurang sama. Tapi mungkin Abi boleh jawab daripada sudut yang berbeza, ataupun boleh kongsikan kepada kami semua dengan lebih mendalam ataupun lebih terperinci. Apakah yang dimaksudkan dengan keluarga, rumah tangga, tarbiyah terindah? Terima kasih Bangah ya. Terima kasih Umi. Rumah tangga tarbiyah terindah. Abi duk dengar di hujung-hujung telinga tadi, Umi ada sebut tentang atuk dengan wan. Atuk dengan wan ni ialah istilah yang kami sebut, cucu-cucu sebut kepada ibu dan ayah Ustazah Hafizah Musa. Jadi Abi juga cuba nak mencungkil ya, apakah pengajaran yang Abi dapat ambil daripada jalur keluarga Abi sendiri. Sebab abangah ya, kami suami isteri masing-masing, ibu ayah pun ada. Cumanya di pihak Abi, ayah telah meninggal dunia sekitar 23 tahun yang lampau. Ibu juga telah meninggal dunia sekitar hampir 7 tahun yang lampau. Abi nak ambil dulu cerita tentang arwah ayah Abi ya. Ni nak sembang, nama lagi talk show kan. Nah, nama diberi ialah Yaakob alias Arifin. Kalau di Kelantan sebut nama Yaakob, orang tak kenal ayah Abi, arwah ni. Sebab nama yang disebut ialah Arifin. Tapi bila Abi datang ke KL, nama tu diambilnya Yaakob, Azhar bin Yaakob. Kalau di Kelantan, Azhar bin Arifin. Jadi arwah Yaakob ni abangah adalah seorang kontraktor yang berjaya. Nun 40 tahun yang lampau, mungkin 50 tahun yang lampau, beliau daripada muda lagi adalah seorang kontraktor yang berjaya. Dan kami adik-beradik 8 orang Nabi ni menyaksikan bagaimana Masya Allah berjayanya arwah Abah ni menjadi seorang kontraktor yang berjaya. Ada kereta yang besar, ada rumah yang besar dan sebagainya. Alhamdulillah. Tetapi Masya Allah semuanya berubah apabila satu masa sekitar tahun 80-an, Abah bersama dengan arwah mak pergi haji, pergi menunaikan ibadat haji. Balik daripada ibadat haji itulah berlakunya turning point, perubahan. Abah telah pun panggil Abi dengan semua adik-beradik yang lain. Apa Abah kata? Okey, anak-anak Abah semua, Abah telah pun balik daripada haji dan Abah telah pun banyak muhasabah diri, cuba nak memperbaiki diri. Maka Abah telah buat keputusan, Abah tidak mahu lagi meneruskan kerjaya sebagai seorang kontraktor. Terkejut tau kita adik-beradik 8 orang ni. Kenapa dah kenapa? Sedangkan kerjaya tu Masya Allah lumayan, dapat duit yang banyak. Abah guna satu perkataan je, iaitu Abah tak nak dengan sumber keuangan yang tidak jelas, yang disebut syubhah. Sekadar tu dia sebut. Biarpun detailnya dia tahu, kadang-kadang duit sebagai seorang kontraktor ni kurang jelas sumbernya, bercampur dengan syubhah. Itu cerita dulu ya. Adapun zaman sekarang ni insya-Allah akan semakin baik dan tentunya semakin baik sebab kesedaran Islam zaman sekarang ni jauh lebih tinggi daripada zaman nun 30-40 tahun yang lampau. Jadi kita orang adik-beradik tanya, habis tu Abah nak buat kerja apa? Abah kata Abah nak beli tanah, kemudian Abah nak usahakan tanah tu. Dan Alhamdulillah Abah beli sekeping tanah di Kampung Aril. Bangah biasa pergi tak? Tengok kan? Nah, di tanah tu tanah yang besar, luas, ada kolam. Jadi apa yang berlaku di situlah Abah pelihara ikan, Abah pelihara kambing, Abah tanam pokok pisang. Abah langsung tak nak menjadi seorang kontraktor. Bahkan lesen kontraktor tu pun Abah tak nak sewakan kepada orang lain. Biarpun kadang-kadang sewa lesen tu pun dapat duit sejuk-sejuk itu je, betul-betul tutup pintu. Tapi kami adik-beradik termasuklah arwah mak pun fikir, nanti kalau habis duit simpanan macam nak buat. Akhir sekali kami semua bersepakat tahu, Abah
arwah abah, arwah mak dengan 8 orang adik-beradik, kami semuanya bersepakat untuk bekerja. Apa kerja? Ni nak beritahu, ni rahsia tau. Yang kami buat, kami berniaga. Adik-beradik 8 orang semua kena tolong. Yang kami berniaga ialah buat budu pedas. Orang Kelantan kan? Orang Kelantan suka makan budu. Jadi arwah mak pandai masak, buat budu, abah pun tolong bantu, adik-beradik pun tolong bantu. Chili sauce, budu, Sambal paru. sambal bau. Umi masih ingat gitu. Bayangkan adik Abi Ustaz Azizul yang kat Perlis yang kita sebut Cik Tu, nak beritahu, Abi masih ingat lagi oleh kerana dia diminta bekerja sebagai ikat tudung botol-botol yang kita buat sos, yang buat budu tu diikat, dikemas, dikemas. Arwah tu akan bagi gaji sampai ke pekak dia kumpul, dia beli motor. Bayangkan anak remaja boleh beli motor adik Abi tu, Ustaz Azizul tu yang disebut Cik Tu. Jadi seronok. Abi tak nak hanyut dengan cerita tau abang, tapi Abi nak ambil satu moral of the story. Apa dia? Moral of the story yang Abi kagum dengan arwah abah ni ialah bagaimana masya-Allah betapa arwah abah sangat sensitif dalam usaha mencari rezeki yang halal untuk kami sekeluarga. Abah tak nak terlibat dengan, jangan kata yang haram, kata yang syubhah pun Abah tak nak terlibat. Jadi akhir sekali Abah rela buat turning point, menjadi orang biasa, menjadi orang kampung biasa, dan kami adik-beradik sanggup bekerja. Jadi Masya Allah, bila Abi dah besar, belajar kat Jordan, belajar Quran, belajar hadis, rupa-rupanya apa yang Abah concern itu, yang cakna itu sebenarnya memang disebut oleh Nabi SAW. Contoh Nabi kata apa? Kullu lahmin nabata minal haram fannaru awla bih. Setiap jasad yang membesar dengan tubuh yang dengan sumber yang haram, maka api neraka lebih aula untuk menjilat badannya. Bahkan pada satu sudut yang lain, Nabi SAW juga bersabda, inna minadh-dhunub la yukaffiruha bisalatin wa siyamin wa zakatin. Sesungguhnya di sana adanya dosa-dosa yang tak terampun, biarpun kita solat, kita puasa, kita zakat, kita haji, tetapi diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan jerihnya kita mencari rezeki, dan tentunya rezeki itu adalah rezeki yang halal. Jadi Masya Allah, di sini pengajaran yang sangat besar ya untuk Abi meneruskan kehidupan, bahawa poin pertama kalau kita bercakap soal tarbiyah rumah tangga adalah satu perkara yang penting. Nak menjadikan baiti jannati, nak mewujudkan suasana til jannah, pastikan kita yang bernama ayah, kita yang bernama abah, kita yang bernama abi, bahawasanya sumber rezeki yang kita perolehi adalah datang daripada sumber yang halal. Kita tak nak sumber yang haram, kita tak nak sumber yang syubhah, yang meragukan. Biarpun mungkin kita berkata, saya sudah pun dah establish dengan sumber yang haram, dapat jutaan ringgit. Kalau saya nak cari sumber yang halal, maka saya terpaksalah jadi orang kampung biasa. Apakah logik macam tu? Kita kata tak logik, tapi agama kata itulah jalan sebenar kalau kita betul-betul mahu meraih keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkara ni sangat penting ya. Kita sentiasa bercakap ya, abangah bila dah kahwin nanti, tentu abangah juga akan berkata nak rumah tangga ada berkat. Bakal ramai di luar sana yang bercakap, saya nak rumah tangga saya berkat, rumah tangga saya berkat. Maka Abi sentiasa sebut kepada mereka yang berkata demikian, berkat ini adalah result, keputusan. Kita jangan tengok kepada result, tapi kita kena tengok pada proses. Apakah proses perolehan rezeki? Sebagai contoh, datang daripada sumber yang halal ataupun haram. Kalau datang daripada sumber yang haram, yang syubhah, yang meragukan, maka pasti keberkatan tak akan kita dapat. Jadi itu yang kita synchronize dalam kehidupan kita. Jadi Abi Masya Allah dapat sangat pengajaran daripada arwah Haji Yaakob ataupun arwah Haji Arifin, bahawa
biarlah kita letih mencari sumber yang halal, dapat RM1 RM2 pun tak apa, yang penting Allah redha kepada kita dan kita bawa balik rezeki yang halal, berkat untuk anak isteri, itu jauh lebih lumayan untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Itulah ceritanya Bangah yang Abi dapat kongsi kebaikan daripada arwah Allah Yarham Haji Yaakob ataupun disebut Haji Arifin. Okay, Alhamdulillah, terima kasih pada Abi. Sebenarnya banyak pengajaran yang boleh kita ambil daripada kisah yang Abi ceritakan, yang Abi kongsikan tadi. Bangah pun baru tahu kisah tu. Abi baru cerita pasal Atuk Yaakob yang sanggup meninggalkan satu kerja yang untung sangat-sangat banyak. Tapi disebabkan kerja tu ada percampuran benda-benda yang syubhah, benda-benda yang meragukan, jadi Atuk memilih keputusan untuk meninggalkan pekerjaan tersebut, pilih kerja yang walaupun untung dia tak sebanyak untung macam mana sebelum-sebelum ni, tapi yang pastinya benda tu diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling penting. Jadi kepada para penonton yang sedang menonton, sikit Abang Abi nak berkongsi juga tahu. Okey, tak apa. Hasil daripada itulah menyebabkan Abi dengan adik-adik yang lain daripada tak pandai berniaga jadi pandai berniaga. Sekarang pun mewarisilah sikit-sikit pandai berniaga hasil daripada ditekan oleh arwah atuk ni. Okey Azhar, kamu kena berniaga untuk cari rezeki kita sekeluarga. Jadi Abi pun belajarlah berniaga. Alhamdulillah. Jadi terkejut kan? Terkejut. Jadi insya-Allah pada penonton boleh ambil satu pengajaran yang besar dalam kisah tersebut. Ashraf teringat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mungkin boleh dikaitkan dengan perkongsian Nabi tadi berkenaan dengan nafkah yang halal. Nabi sebut ada 5 perkara yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Yang pertama sekali Nabi sebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an umrihi fima afnah. Umur yang kita ada, yang Allah kurniakan, mungkin ada yang dah hidup di atas muka bumi ni 10 tahun, ada yang dah 50 tahun. Jadi Allah akan tanya satu persatu. Allah tanya kat mana kita habiskan umur kita. Dan Allah tanya juga an syababihi fima ablah. Masa muda kita, masa remaja kita, dekat mana kita manfaatkan masa tersebut. Dan poin yang ketiga inilah yang ada related dengan perkongsian Nabi tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Harta ataupun rezeki daripada mana kita dapat, sumber yang mana, pekerjaan yang bagaimana, dan juga akan ditanya harta tu disalurkan kepada apa. Jadi jangan ingat apa yang kita buat dekat atas muka bumi ni, walaupun kita boleh sembunyikan, tapi satu persatu akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tidak ada satu benda pun yang akan tertinggal. Semua ni akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah moderator tak boleh cakap panjang-panjang. Nanti kesan kat ahli panel. Jadi Bangah pergi pada Umi pula. Bangah nak tanya satu soalan pada Umi. Dan soalan ni pun di ruang lingkup tajuk kita pada malam ini. Macam mana kita nak membina keluarga yang bahagia? Baik, terima kasih Abangah. Sebelum menjawab soalan Abangah tu, sebenarnya tuan-puan sekalian, rentetan daripada apa yang kami bincang daripada tadi tentang keluarga, tempat di mana kita belajar dan terus belajar. Sebagai mak ayah kita terus belajar, anak-anak juga terus belajar. Termasuklah hari ni tuan-puan sekalian, kami bawa anak kami untuk jadi moderator ni juga sebab nak suruh masing-masing melalui proses pembelajaran. Kalau nak jadi pendakwah tuan-puan sekalian, tidak jadi pendakwah segera. Minta maaf saya cakap. Ya, Ustazah sangat bimbang. Kalau anak-anak cuma cari, maknanya masuk Facebook ke Instagram ke apa-apa wah-wah macam tu, tak tengok nanti jadi pendakwah. Ya, pendakwah kena ada ilmu tuan-puan sekalian. Pendakwah kena betul bersihkan hati. Biarlah kita bertatih daripada kecil, daripada tak ada sikit-sikit. Biarlah kita bertatih melalui proses tu perlahan-lahan, slowly. Pada waktu yang muda macam ni, pergi belajar, cari ilmu, sesekali turun di medan dakwah. Tapi kita memberikan masa kita untuk liyatafaqahu fiddin. Betul kan Nabi kan? Ayat tu kan memberikan waktu untuk kita tafaqahu fiddin, itu adalah keutamaan bagi seseorang yang nak jadi orang alim. Jadi hari ni sementara cuti, sementara belum pergi menyambung pelajaran,
Umi Abi bawa, rasa Colek macam sekejap. mana. Colek sekejap, rasa macam mana nak menyampaikan, ya, nak menyampaikan ni. Bak kata Ustaz ambil kata-kata isteri Dr. Zakir Naik, dia kata apa? Sebelum kita bercakap depan manusia, menangis dulu depan Allah. Ataupun setelah kita bercakap dengan manusia, menangis di hadapan Allah. Kenapa? Takut tanggungjawab bercakap ni adalah benda yang sangat besar, ya. Muslimin muslimat sekalian, sebelum mungkin ini blok terakhir lah untuk kita punya live ni, sebelum nanti kita serahkan kepada Abi, kepada Ustaz Dr. Azhar Yaakob untuk doa penutup, ya, supaya semua orang yang bersama-sama dalam Jom Tu Jannah ni boleh aminkan, ya, mudah-mudahan pada malam Jumaat yang penuh barakah ini malaikat aminkan doa-doa kita, insya-Allah. Muslimin muslimat sekalian, Ustaz nak kongsikan pada blok yang terakhir ni tentang ilmu penunduk. Ya, mestilah dalam rumah tangga nak pakai ilmu penunduk kan, tapi ilmu penunduk ni tidak berkait dengan cerita nasi ... ke apa benda ke, tak ada minyak dagu ke, tak ada tuan-puan. Tapi percayalah, insya-Allah kurang lebih tuan-puan sekalian 22 tahun perkahwinan ustazah dengan ustaz, ustazah boleh letak 3 perkara ni adalah ilmu penunduk. Siapa buat 3 perkara ni, abangah besok kahwin ya, 3 perkara ni kena buat, ya. Ilmu penunduk, tunduk isteri tu, insya-Allah. Apa dia yang pertama ilmu penunduk ni? Yang pertama adalah suami yang benar-benar melunaskan tanggungjawab. Tuan-puan, cair hati isteri kalau suami betul-betul menjalankan tanggungjawab dari segi nafkah zahir dan batin, melayan dengan baik isteri, ya, menyantuni hati, jiwa, raga, berlemah lembut, memahami, toleransi, memaafkan. Insya-Allah kalau melaksanakan tanggungjawab dengan baik, insya-Allah tuan-puan terdidik isteri itu, tunduk isteri itu, taat isteri itu. Allah Maha mengetahui bagaimana cara nak membengkokkan tulang, nak meluruskan tulang yang bengkok. Allah Maha mengetahui. Sebab itu wajib bagi seorang suami bagi nafkah kepada isteri dan anak-anak dengan jalan yang halal tadi. Tunaikan tanggungjawab tu. Memanglah suami akan rasa penat, letih, jerih kan, ya. Tapi masya-Allah di mata isteri pun, di mata anak-anak pun sangat menghormati. Dan mudah-mudahan di sisi Allah, pada pandangan Allah, Allah sayang, Allah puji insan-insan ataupun suami-suami yang benar-benar menjalankan tanggungjawab dengan penuh dedikasi dan amanah. Jadi ini adalah ilmu penunduk yang pertama. Para suami yang melakukan seperti ini, ayah yang buat seperti ini, memang cairlah anak dengan isteri. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-puan sekalian ialah nasihat yang penuh hikmah. Sebenarnya dalam rumah tangga, ya, nasihat sangat diperlukan, tapi nasihat yang penuh hikmah dengan penuh kasih sayang. Bukan nasihat yang ada sindiran, bukan nasihat yang ada gertakan dan ugutan. Ya, kalau boleh kurang-kurangkanlah nasihat yang seolah-olah macam cakap, kamu nak masuk neraka ke? Ya, kalau macam ni kan masuk neraka. Cubalah kurangkan sikit. Sebab apa? Mungkin rasanya kadang-kadang belum sampai tahap itulah untuk kita nasihat kepada seorang isteri. Ya, tapi lebih banyak nasihat yang, maknanya nasihat yang penuh kasih sayang, nasihat yang lebih berbentuk menggembirakan, bukan yang yalah, maksud Umi tu kan kadang-kadang kalau keras sangat tak nak. Sebab apa? Nak menundukkan jiwa, menundukkan. Ini ilmu penunduk tuan-puan, nasihat lain yang lembut, yang baik. InsyaAllah seorang isteri boleh terima, anak-anak boleh terima. Yang ketiga, ilmu penunduk tuan-puan, yang ketiga adalah rajin-rajinlah bagi hadiah. Ya, tak mesti mahal tuan-puan, tak mesti mahal. Bagilah hadiah tu. Sebab Nabi kata apa? Tahaddu tahabbu. Kamu saling bagi hadiah, kamu akan saling mengasihi, kamu akan saling mencintai. Kadang-kadang macam kami kan, macam tak tahu nak bagi hadiah apa. Terutama ustaz lah, ustaz memang tak tahu nak bagi ustazah hadiah apa. Sebab kadang-kadang benda tu ada benda yang ustazah pun boleh beli sendiri, ya. Tak tahu nak bagi hadiah apa. Sampai jadi kreatif. Kalau hari lahir, ustaz beli album. Dalam album tu ustaz cuma susun je duit beberapa ratus lah, ya, susun je. Tapi kita pun nanti simpan je album tu. Nanti tiba time ustaz lahir, tiba hari lahir ustaz pula, ya, ustazah cuma tukar album je, duit tu sama je, rolling duit tu je sebenarnya kan. Maknanya kita pun tak tahu apa keperluan suami dan isteri tersebut, yang kita bagi je lah, belilah apa-apa. Sebab yelah, yang penting kita ingat, kita memberi hadiah. Sebab apa? Tahaddu tahabbu. Kamu saling bagi hadiah, nanti kamu akan saling kasih mengasihi. InsyaAllah, ya, kalau ada
lain-lain ramuan ilmu penunduk kita akan kongsikan pada minggu-minggu yang lain, insya-Allah. Ya, itu 3 yang Ustazah sempat sampaikan pada malam ini. Terima kasih atas sokongan semua. Ya, kita semua berharap sangat agar Allah mengurniakan kita keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, yang kita akan rasa bahagia, kita rasa tenang, sebab rumah tangga yang bahagia ni tuan-puan seolah-olah seperti syurga yang disegerakan di atas muka dunia ini. Ya, jadi mudah-mudahan kita semua menikmati keluarga yang bahagia. Dan sebelum itu tuan-puan sekalian, sebelum serahkan kepada Ustaz untuk doa, Ustazah ingin nyatakan tentang satu kursus ataupun seminar, iaitu diskusi buku berbakti kepada orang tua. Ya, buku berbakti kepada orang tua yang akan diadakan pada 2 Februari 2020 bertempat di Dewan Kuliah Masjid Asyakirin Gombak. Ya, 2 Februari, itu boleh tengok nombor pendaftar ada nombor-nombor untuk dihubungi. Sebab tuan-puan sekalian, seminar ya ataupun fake birrul walidaini ini sangat penting. Kadang-kadang kita cuma cakap dengan anak, kamu kena berbakti pada mak ayah kamu. Ya, kita cakap dengan anak taat dengan mak ayah, tapi apa sebenarnya intipati berbakti itu? Apa batas di antara berbakti dengan derhaka? Benda tu kena dihurai. Benda tu ada fake dia, ada kefahaman yang harus kita tahu. Sebab tu kalau tak silap Ustazah ya tuan-puan sekalian, dalam kitab ini menggariskan hampir 32 ciri-ciri ataupun perincian terhadap fake birrul walidaini itu. Jadi muslimin muslimat, ini bukan khas untuk anak-anak kecil tapi untuk kita sebagai ibu bapa, remaja dan semuanya. Ya, jadi tuan-puan sekalian pastikan mendaftar. Ya, tempat dia sangat terhad. Tak lama dah, 2 Februari ini insya-Allah bersama-sama dengan kami dalam seminar fake birrul walidaini. Jadi Ustazah serahkan pada abangah kepada Abi terus. Abangah kena bagi abangah. Ya, tak boleh langkau lah. Bagi pada abangah dulu insya-Allah. Okay, terima kasih pada Umi atas perkongsian. Boleh tak abangah nak minta pada Umi dan Abi keizinan untuk bangah kongsi sikit. Silakan. Selaku bangah wakil sebagai anak, dan mungkin para penonton ada di kalangan yang menonton ni anak-anak yang ada mak ayah. So Ashraf nak kongsi satu resepi macam mana kita nak membina keluarga yang harmoni dalam rumah tangga. Yang pertama sekali, ni Ashraf cakap dari sudut seorang anak. Yang pertama sekali, sebagai anak mesti belajar macam mana nak taat pada kedua ibu bapa. Mungkin kita dalam orang kata apa, hubungan kita dengan mak ayah ada benda yang berselisih keinginan kita dengan apa yang mak ayah kita suruh. Dan mak ayah kita suruh A, kita nak B. Mak ayah suruh kita buat benda B, kita nak A. Tapi beralahlah, belajar untuk taat, sebab janji Allah bagi orang yang taat mak ayah, mentaati mak ayah, bila mak ayah redha pada dia, insya-Allah segala urusan dia dekat dunia, pelajaran, kerjaya semua akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila mak ayah redha pada kita. Sebab bila mak ayah redha pada kita, di situ juga terletaknya redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cuba bila mak ayah kita suruh, sami'na wa ata'na, dengar dan taat. Jangan sekali kita melawan ataupun kita bermasam muka, sebab Allah sendiri sebut dalam Quran, fala taqul lahum uffin, dan janganlah kamu mengatakan pada kedua ibu bapa kamu perkataan uffin ataupun sekalipun. So bila macam mak kita suruh kita kan, abangah ataupun alung, tolong beli makanan ni, kita pun kita mengeluh, nasi aku je, kenapa tak ada adik lain? Benda ni pun Allah dah larang. Apatah lagi bila kita meninggikan suara. Bahkan baru-baru ni Ashraf tengok dekat Facebook ada yang sanggup bunuh ibu sendiri sebab tak bagi duit. Na'udzubillah min zalik. So kita kena banyak bertoleransi, banyak beralah, ataupun belajarlah untuk menjadi anak yang taat. Jangan sekali kita rasa sombong dan sebagainya dengan kejayaan ataupun kekayaan yang kita ada dan sebagainya. So Ashraf rasa kita dah pun berada di penghujung talk show kita pada malam ini. InsyaAllah mungkin ada rasa macam sekejap ni talk show ni, tak puas dan sebagainya. Jangan risau, sebab program ataupun rancangan talk show ni akan berlangsung setiap minggu. Setiap minggu pada hari yang sama, hari Khamis,
dan masa yang sama pukul 9.30. So bolehlah tuan-tuan dan puan-puan lock masa tersebut. Pukul 9.30 tu kunci masa untuk tonton rancangan live Jom Tu Jannah bersama dengan keluarga dan sebagainya. So insya-Allah pada minggu hadapan kita akan membicarakan satu tajuk yang baru dan yang bagi Ashraf tajuk-tajuk yang sangat-sangat dinanti-nantikan dan juga sangat-sangat seronoklah untuk kita dengar, iaitu tajuk Ya Bunayya. So mungkin kita tertanya-tanya apakah yang dimaksudkan dengan Ya Bunayya. Nak tahu, tunggu pada minggu hadapan bersama dengan panel yang sama tapi moderator yang berbeza. Moderator insya-Allah pada minggu hadapan akan bertukar. So nak tahu siapa moderator pada minggu hadapan, sama-sama kita nantikan pada minggu hadapan di hari yang sama dan juga masa waktu yang sama. Jadi Ashraf rasa kita serahkanlah pada Abi untuk mengakhiri talk show kita pada malam ini dengan bacaan doa penutup insya-Allah. Terima kasih Abang Ah. Selalu talk show ni yang bertukar-tukarnya ialah artis ataupun ahli panel. Yang tetapnya ialah pengurusi, tapi ini terbalik ya. Pengurusi yang pergi dulu, ahli panel yang kekal. Baik, sahabat-sahabat sekalian, poin penting ya mengakhiri kepada talk show kita pada malam ini, pertama sekali ialah untuk mendapatkan sebuah rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang adanya tarbiyah, mesti kembali kepada agama. Bagi seorang ayah ataupun seorang suami, tolonglah pertama sekali mesti bertanggungjawab mencari nafkah, dan alang-alang mencari nafkah, pastikan nafkah yang kita peroleh adalah sumber yang halal. Yang kedua ialah buatlah sesuatu yang boleh menyemarakkan kasih sayang, sebagaimana disampaikan oleh Umi sekejap tadi. Dan yang ketiga, buat Abang Ah, sekali lagi lah Abi cuba teguhkan apa yang telah disebut oleh Umi tadi, iaitu tempoh Abang Ah adalah tempoh untuk terus belajar dan belajar. Dan bila sebut belajar, biarlah sampai ke level tafaqquh fid din, ta'ammuq fil maddah. Belajar tu biar dalam-dalam intipati dia, bukan sekadar mabniyan ala qishr, tidak sekadar kulit-kulit sentuh kanan sentuh kiri. Abi dengan Umi tentu tak nak apa yang disebut istilah ustaz jadian ke, ustaz kun fayakun ke, ustaz celup ke, tak nak ya. Kita nak supaya yang betul-betul mantap. Dan tentunya harapan yang sama kita harapkan kepada semua asatizah anak-anak yang lain, menjadikan kita mutamakin, mantap dengan ilmu. Jadi mengakhiri kepada talk show kita pada malam ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika sekiranya kamu tidak ampun akan dosa-dosa kami dan tidak memaafkan segala kesilapan dan kesalahan kami, pasti kami termasuk di kalangan hamba-hamba-Mu yang rugi dunia dan akhirat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Kau pesongkan hati kami setelah Kau berikan taufik dan hidayah kepada kami, dan kami sentiasa memohon agar taufik dan hidayah berkekalan kepada kami sehingga kami menemui Engkau, wahai Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjuklah kepada kami kebenaran itu kebenaran, hidayah itu hidayah, dan berilah kepada kami nikmat dan kekuatan untuk kami ikuti akan hidayah tersebut. Rabb, tunjuklah kepada kami kesesatan itu kesesatan, maksiat itu dan maksiat, dan berilah kepada kami nikmat dan kekuatan untuk kami menghindari daripada maksiat terus membelenggu hidup kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurnialah kepada kami, kurnialah pada pasangan-pasangan kami, kurnialah kepada zuriat kami hidup dalam keadaan sejuk mata memandang,
dan jadikanlah kami semua ini imam dan pemimpin kepada sebanyak mana mereka yang bertakwa kepada kamu. Wahai Allah, tolonglah Islam, tolonglah kaum muslimin di seluruh dunia ini. Bila kemenangan kepada Islam dan pejuang-pejuang Islam, menanglah kami ke atas mereka, kalahkanlah musuh kami dan musuh Engkau wahai Allah. Goncangkan pendirian mereka, lesukan kekuatan mereka, kacau bilaukan perpada mereka. Wahai Allah, sallit alaihim kalban min kilabik, Engkau cengkamkanlah anjing-anjing Engkau untuk menggigit leher-leher mereka. Dan seterusnya, bila kemenangan kepada Islam dan kepada pejuang-pejuang Islam. Wahai Allah, jadikanlah rumah tangga kaum muslimin seluruhnya rumah tangga yang saleh dan salihah, rumah tangga yang terbina dengan suasana tarbiyah, menjadikan seluruh kehidupan bergerak pada garis dengan Engkau wahai Allah semakin taat dan dengan manusia semakin bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Sahabat-sahabat Jom tu Jannah yang Ustazah kasihi sekalian, mudah-mudahan ya tiap-tiap kali kita menyebut Jom tu Jannah, tuan-puan aminkan, malaikat mengaminkan ya agar kita sama-sama beroleh syurga Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada keampunan Allah, bersegeralah kepada syurga Allah yang seluas langit dan bumi yang Allah sediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Sahabat-sahabat Jom tu Jannah yang Ustazah kasihi, hari ini Ustazah nak kongsikan nota anak Ustazah. Ya, kebetulan, nak kata kebetulan ke ya, takdirnya lah Allah bertemu dengan nota tersebut. Sebenarnya mungkin 5 tahun dululah mungkin ya, kami buat usrah keluarga. Sebab ni dah lama ni nota ni. Jadi bila buat usrah, Ustazah bagi usrah sikit-sikit pada anak-anak. Jadi anak-anak tulis. Jadi pada baru je semalam Ustazah jumpa nota ni. Ya, jumpa nota ni, Ustazah baca balik tuan-puan, ya Allah, aku pernah cakap 5 tahun dulu lebih kurang ya, aku pernah cakap dulu. Tapi aku pun dah lupa apa yang aku cakap, ya Allah. Subhanallah, itulah kesan daripada catatan ya, nun wal qalami wa ma yasturun. Ya, elok bagusnya kita mencatat ya apa yang kita dengar. Jadi inilah dia tuan-puan sekalian, nota anak tersebut yang pada semalam Ustazah baca, Ustazah belajar balik daripada nota tu. Mungkin satu hari dulu kita yang cakap, tapi kita manusia biasa tuan-puan, apa yang kita cakap kita lupa. Cuba tengok apa yang anak Ustazah tulis. Keluarga ibarat sebuah kerajaan kecil. Dari kerajaan kecil inilah kita belajar amanah, kita belajar patuh, kita belajar taat, kita belajar yakin pada Allah, kita belajar percaya, kita belajar tanggungjawab. Andai kita berjaya menguruskan kerajaan kecil ini, insya-Allah keberadaan dan manfaat kita akan dibuka perlahan-lahan menjadi lebih luas dan lebih luas dan lebih luas. Kemudian ada sebuah hadis Nabi SAW yang mencuit hati Ustazah tuan-puan. Innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'tid din
illa may yuhib. Sesungguhnya Allah memberi harta benda, memberikan dunia ini kepada orang-orang yang Allah cintai dan juga kepada orang-orang yang Allah tidak cintai. Tetapi Allah tidak akan memberikan agama kecuali pada orang yang Allah cintai. Masya Allah ya tuan-puan, nak tengok Allah sayang atau tak sayang pada kita, tengok Allah beri tak kita agama ataupun tidak. Kalau dunia, kalau harta benda, kalau pangkat, itu Allah boleh beri pada orang yang Allah cinta maupun orang yang Allah tidak cinta. Pada orang yang kufur kepada Allah, pada orang yang bongkak sombong pun kadang-kadang kita tengok hidupnya mewah, hidupnya senang, jawatannya tinggi, pengaruhnya besar. Ya, sebab Allah bagi dunia pada orang yang Allah cinta dan juga orang yang Allah tidak cinta. Tapi ingat, yang namanya agama, yang namanya cara hidup yang Allah redai, yang namanya syariat, yang namanya penghayatan terhadap tauhid dan sebagainya, tauhid, akidah, syariat dan akhlak, yang ini Allah tak bagi kecuali hanya pada orang yang Allah cintai. Maka kita koreksi diri kita. Ya Allah, aku ni ada tak kehidupan aku ni kehidupan beragama ataupun tidak? Islam menjadi cara hidup aku ataupun tidak? Kalau tidak ada tuan-puan, merayu merintihlah mohon kasih sayang Allah. Merayu merintihlah mohon rahmat Allah. Dan janganlah kita terlalu sangat melihat pada keduniaan yang Allah berikan kepada orang lain. Sebab Allah boleh beri pada orang yang Allah tidak cinta ataupun pada orang yang Allah cintai. Tapi yang kita patut risaukan ketika mana Islam tidak menjadi cara hidup kita. Ketika mana Islam tidak menjadi panduan kepada kehidupan kita. Ini seakan-akan satu petanda bahawa kita mungkin tidak duduk dalam golongan orang-orang yang Allah cintai. Ini Ustazah baca balik daripada apa yang ditulis oleh anak Ustazah. Sebab tu Ustazah namakan perkongsian pada kali ini sebagai nota anak. Dan yang ketiga, apa yang ditulis ialah bagaimana untuk menguruskan emosi. Antara ciri-ciri orang yang berjaya ialah orang yang menguruskan emosi. Maka ada formula untuk menguruskan emosi. Orang yang pandai menguruskan emosi ialah orang yang semakin tinggi harapannya kepada Allah. Semakin tinggi harapan kita kepada Allah, semakin terurus emosi kita. Tapi semakin banyak pergantungan dan harapan kita kepada makhluk, emosi kita semakin huru-hara dan cacah marba. Itulah sikit sebanyak yang ditulis oleh anak anda Ustazah. Dan ada satu lagi, di antara nikmat Allah yang besar dalam hidup kita adalah ketika mana Allah memberikan kita al-fahmus sahih, kefahaman yang benar, kefahaman yang jelas sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang orang belajar tapi tak faham. Kadang-kadang orang cari ilmu tapi salah faham. Lalu nikmat yang sangat besar ialah ketika mana Allah memberikan kefahaman yang jelas kepada kita. Itu adalah satu nikmat yang sangat besar. Subhanallah tuan-puan, hari ini kita belajar daripada nota anak ini saja. Kalau ada manfaatnya, sama-sama kita kongsikan. Salah silap Ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, bermula 3 Januari 2018, pembangunan Ma'had Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz fasa kedua mulai dibina yang akan menelan kos sebanyak 8.4 juta di Gombak. Maka Ustaz mewakili warga tahfiz, pihak pengurusan tahfiz mengalu-alukan sumbangan daripada tuan-puan untuk tujuan tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bermula 3 Januari 2018 pembangunan Ma'had Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz fasa kedua mulai dibina yang akan menelan kos sebanyak 8.4 juta di Gombak. Maka Ustaz mewakili warga tahfiz, pihak pengurusan tahfiz mengalu-alukan sumbangan daripada tuan-puan untuk tujuan tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.